Bab seseorang mengerjakan haji untuk orang lain. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, katanya Fadl bin Abbas membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang perempuan daripada Khat'am. Dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Fadl mula melihat kepadanya dan dia juga melihat kepada Fadl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula memalingkan muka Fadl ke arah ataupun ke sebelah lain, ke arah yang lain. Faqalat, perempuan itu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya fardu Allah ke atas hambanya berhubung dengan haji, berkenaan dengan haji, telah pun telah pun menemui ayah saya sebagai seorang yang sangat tua. Dia tidak mampu untuk tetap di atas kenderaannya. Bolehkah saya mengerjakan haji untuknya, bagi pihaknya? Nabi SAW menjawab, boleh. Peristiwa ini berlaku dalam haji wada. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Razin. Hafaz dalam hadisnya menyebutkan tentang Abu Razin itu, yaitu seorang lelaki dari Bani Amir. Katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayah saya seorang yang sudah sangat tua. Dia tidak mampu mengerjakan haji, umrah, dan tidak juga mampu untuk menaiki kenderaan. Qala, Nabi SAW bersabda, kerjakanlah haji bagi pihak ayahmu, dan umrah, yang ini juga boleh kamu kerjakan bagi pihak ataupun untuk ayahmu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibni Abbas bahawa Nabi SAW ada mendengar seorang lelaki mengucapkan talbiyah begini, labbaika an Syubrumah, ku sambut seruanmu bagi pihak Syubrumah. Nabi SAW bertanya, siapa Syubrumah? Orang itu menjawab, saudara saya, ataupun keluarga, ataupun sanak saudara, orang yang hampir, keluarga yang hampir dengan saya. Nabi SAW bertanya, adakah engkau telah mengerjakan haji untuk dirimu? Orang itu menjawab, belum. Tidak. Nabi SAW bersabda lagi, kerjakanlah haji untuk dirimu, yakni dahulu, kemudian kerjakanlah untuk Syubrumah. Bab kaifiyat talbiyah. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa talbiyah Rasulullah SAW ialah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu ucapan talbiyah Nabi SAW. Qala, katanya, kata perawi, yakni anak murid dia, anak murid Ibn Umar, iaitu Nafi'. Qala tu fa'ilnya Nafi'. Nafi' berkata, Abdullah bin Umar menambahkan dalam talbiyahnya, labbaik 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 wa sa'daik wal khairu biyadaik wal raghba'u ilaik wal amal. Itu yang ditambah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah SAW berihlal. Lalu perawi menyebutkan tentang talbiyah sama seperti hadis Ibnu Umar sebelum ini. Qala, katanya, wan nasu yazidun. Kata Jabir, orang-orang menambahkan dalam ucapan talbiyahnya, dalam ucapan talbiyah mereka, zal ma'arij, dan seumpamanya.
berupa ucapan-ucapan yang lain dalam keadaan Nabi SAW mendengar, tetapi baginda tidak berkata apa-apa kepada mereka. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Khallad bin As-Sa'ib Al-Ansari daripada ayahnya bahawa Rasulullah SAW bersabda, Jibril telah datang kepadaku. Dia menyuruh aku supaya aku menyuruh sahabat-sahabatku dan orang-orang yang bersamaku agar mereka menyuruh mereka mengangkat suara ketika berihlal, atau katanya ketika bertalbiyah. Beliau maksudkan salah satu daripada dua itu yang disebutnya, sama ada ihlal ataupun talbiyah. Bab, bilakah seseorang itu menghentikan ataupun berhenti bertalbiyah? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Fadl bin Abbas bahawa Rasulullah SAW mengucapkan talbiyah sehingga beliau melontar Jamratul Aqabah. Dengan sanad satu lagi, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar, katanya, kami berangkat bersama Rasulullah SAW pada waktu pagi dari Mina ke Arafat. Antara kami ada yang bertalbiyah, ada pula yang bertakbir. Bab, bilakah seseorang itu perlu ataupun hendaknya memotong ataupun berhenti, bukan, orang yang membuat umrah itu berhenti bertalbiyah. Bilakah orang yang membuat umrah itu berhenti bertalbiyah? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW, katanya, orang yang berumrah bertalbiyah ataupun mengucapkan talbiyah sehingga dia menyentuh ataupun beristilam hajar, batu Hajarul Aswad itu. Kata Abu Dawud, Abdul Malik bin Abi Sulaiman dan Hammam meriwayatkan hadis ini daripada Atha, daripada Ibni Abbas secara mauquf atau sebagai hadis mauquf, boleh juga. Kita tengok semula. Babur rajul yahujju an ghairihi. Bab seseorang mengerjakan haji untuk orang lain, boleh ke tak boleh? Itu persoalannya. Adakah semestinya dia kena buat hijrah haji dulu untuk diri dia sendiri, ataupun tak payah? Kalau dia tak buat lagi pun boleh juga nak hijrah haji untuk orang lain. Inilah babnya. Cerita hak mula-mula ni, iaitu Abdullah bin Abbas meriwayatkan, kata dia, Fadl bin Abbas, abang dia lah, naik gendong Nabi SAW dalam haji wada'. Tiba-tiba mari seorang perempuan daripada Khas'am, yakni kabilah Khas'am, tanya Nabi. Mari tampil, mari nak tanya. Fadl pun tengok muka orang muda. Orang muda, bahasa dia lah lagu tu. Orang tina mari dia tengok. Orang tina tu pun tengok juga lah ke dia. Ya Rasulullah SAW macam pusing. Tolak. Muka dia biar tengok lah ke lain. Pasal apa tu tengok? Perempuan tu pun tanya, wahai Rasulullah, kata dia, ni fardu haji ni, hak Tuhan fardukan ke atas hamba-hamba dia ni, kira-kiranya kena dah atas ayah saya. Jadi kena tu dalam keadaan ayah saya ni tua sangat dah, tak boleh, tak mampu dia nak duduk di atas kenderaan dia. Dalam keadaan ni, bolehkah saya buat hijrah haji untuk dia? Buat haji untuk dia? Qala na'am. Nabi SAW kata, ya, boleh. Peristiwa ni berlaku pada haji wada'. Dalam hadis ini menunjukkan
bahawa perempuan itu dia tak tudung muka lah. Dia tak tudung muka. Dan memang dalam haji tak boleh tudung muka pun. Orang perempuan walaupun dalam keadaan lain dia tudung, dalam keadaan haji tak boleh tudung. Setengah-setengah ulama kata tak boleh lah, tak sah kalau dia tudung. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa fadal. Duduk tengok. Nabi SAW alih muka dia. Nabi SAW tak suruh perempuan tu pusinglah ke lain. Setengah-setengah ulama mengatakan, dia simpulkan daripada hadis ni, perempuan tak apa tengok lelaki. Lelaki tak boleh tengok perempuan. Sebab apa? Sebab Nabi tolak muka fadal. Dan dia tak kata apa-apa kepada perempuan itu. Ya sebetulnya serupa je. Dari segi boleh dalam keadaan biasa, memang boleh. Kalau sekiranya ada fitnah, mana-mana pihak pun memang tak molek lah, tak boleh lah kita kata. Dia kena raddul basar, alihkan pandangan dia. Ya Nabi SAW tidak suruh perempuan itu paling. Kalau dia paling, dia nak tanya lah ke mana, dia ada hajat dia ada maksud dia. Jadi kita tak boleh simpulkan di sini bahawa perempuan tak apa tengok lelaki, lelaki tak boleh tengok perempuan. Sebab Ibnu Abbas tu, kalau dia tak tengok pun tak apa. Kalau dia tengok biasa tak apa, ni tengok lagu lain. Sebab itu Nabi palingkan muka dia. Dan dia tidak ada apa-apa keperluan. Bukan dia nak jawab kepada perempuan tu. Dia nak jawab pertanyaan perempuan itu, Nabi SAW sendiri. Perempuan tu tanya. Jadi kalau dia suruh paling lagu mana, tak boleh ada sebab. Di sini timbul persoalan, iaitu apa maksud hadis ni? Perempuan tu kata, ayah saya ni kira-kiranya kena ada haji. Allah SWT fardukan ke atas hamba-hamba dia ni. Kena tu dalam keadaan dia ni seorang yang sudah sangat tua, tak mampu duduk di atas kenderaan. Kena kok mana? Dan kalau sudah tidak mampu tu, sedangkan dalam Quran pun sebut, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kepada orang yang mampu pergi. Ni lah sudah sangat tua, nak duduk atas kenderaan pun tak boleh, tidak mampu. Bila tidak mampu, macam mana dia kata fardu? Tidak fardu lah. Tidak fardu lah atas dia, tidak wajib lah. Fardu ni kalau orang mampu. Ni dia royak. Dia royak ayah dia tua sangat dah, tak mampu untuk duduk di atas kenderaan pun, usahakan nak berjalan. Jadi bolehkah saya buat akhidah haji bagi pihak dia? Jadi dia nak buat akhidah haji bagi pihak ayah dia ni, haji gap sebagai haji fardu kau haji sunat? Kalau sebagai haji fardu, kira-kiranya kemusykilan tadi ada, iaitu kalau ayah dia ni tidak mampu, macam mana fardu ke atas dia? Sebab itu setengah-setengah ulama dia kata ni bukan hak fardu, tidak fardu ke atas ayah dia. Cuma di sini maksudnya fardu Allah tu, hukum Allah tu kira-kira mari dak tentang haji itu. Tapi dia pun tahu dah ayah dia tidak wajib. Cuma dia kalau dia nak akhidah haji bagi pihak ayah dia, haji sunat, sebagai sunat, sebab tidak fardu ke atas ayah dia. Dia faham gitu. Ini satu pendapat. Satu lagi kata tak, memang fardu lah. Sekiranya seseorang itu dia mampu, jadi perjalanan tu pergi tu tidak mampu, itu kira mampu dah, asalkan dia ada harta. Kira-kiranya kalau dia dengan ada harta tu dia boleh pergi lah, maka sudah jadi wajib dah atas dia. Itu makna fardu, dia kena atas dia, dia memang fardu lah. Kata syarat perjalanan itu maksud mampu pergi. Kalau tak boleh pergi sendiri orang lain. Inilah jadi asas kepada haji badal orang panggil, ataupun badal haji, ataupun orang panggil kalau tempat kita upah haji. Upah haji. Dia pegang dengan hak ni lah, salah satu dalil bagi orang yang mengatakan upah haji itu ada. Kalau nak upah lah, sebenarnya kalau tidak upah pun, kalau orang ada orang nak buat, boleh. Tidak kata mesti kena upah. Dan kalau tidak, payah orang nak pergi, siapa dia lah nak pergi. Kalau ada orang nak pergi, anak kau, siapa-siapa lah, tidak anak pun, orang lain pun hak bersedia nak pergi, ataupun dia duduk Mekah,
Dia boleh, dia nak buat. Boleh. Tidak syarat upah. Cuma orang lain buat bagi pihak dia. Jadi setara mana wajib tu? Berdasarkan di sini ayah dia tu kemampuan berjalan tu tidak ada. Tapi yang dia kata fardu ni kena atas dia dari segi kemampuan, keuangan itulah. Kemampuan lain ada. Sebab itulah dia kata bolehkah saya buat bagi pihak dia? Kalau tidak fardu, tidak wajib ke atas dia, untuk apa nak buat bagi pihak dia? Nabi SAW jawab boleh. Walaupun hak fardu pun boleh. Peristiwa ini berlaku pada haji wada'. Tetapi kemungkinan yang lain timbul, iaitu lagu mana kalau perempuan ni pada haji wada' tu dia bersama dengan Nabi SAW. Dia buat kerja haji dah kata. Kalau kita salat lagi tadi, Nabi syubrumah tadi, hadis syubrumah tadi, Nabi SAW tanya orang yang nak buat kerja haji bagi syubrumah tu, mu buat kerja haji dah kau untuk diri kamu sendiri? Dia kata tak. Nabi SAW suruh dia buat kerja haji dulu, lepas tu baru boleh buat untuk orang lain. Itu pun masalah khilaf juga. Tetapi di sini buat apa? Nabi SAW tak tanya perempuan ni. Dia tak tanya perempuan, kamu buat kerja haji dah ke tidak? Kalau kita kata perempuan tu sudah buat kerja haji dah sekali dengan Nabi, selesai dah. Selesai. Lagu mana nak buat kerja haji dah? Kita ada dah. Sedang syarat nak buat kerja haji, gapo rukun dia tu kena Arafah sudah berlalu dah. Tak boleh dah tahun tu. Jadi apa makna dia nak buat kerja haji bagi pihak ayah dia pada tahun tu nya, kalau sekiranya kita adaikan sudah dah dia buat haji? Sebab tu yang Nabi kata boleh. Mungkin dia buat kerja haji dah untuk diri dia sendiri. Tapi lagu mana dia nak kerja haji pada tahun tu, sedangkan masa dia sudah lepas? Nak tak nak, kita kena kata dia tanya ni bukan untuk tahun tu. Kalau kita kata dia tak kerja haji lagi, apa dia nak buat untuk orang lain? Dia sendiri tu buatlah untuk diri dia sendiri. Takkanlah bersama dengan Nabi SAW buat untuk orang lain, untuk diri dia sendiri. Lagu mana? Di situ pun ada khilaf, nanti kita akan jumpa sikit lagi. Hak betulnya, hak munasabahnya dia tanya ni bukan untuk tahun ni, bukan untuk tahun tu hak dia sekali dengan Nabi, tetapi selepas tu. Dia tanya. Bila selepas tu, bermakna dengan sendirinya dia sudah buat kerja haji pada tahun sekali dengan Nabi tu, maka dia bolehlah buat untuk ayah dia, sebab dia buat dah untuk diri dia sendiri pada tahun tu. Tahun depan ke, tahun bila-bila ke, bolehlah. Inilah orang yang mengatakan orang yang buat kerja haji untuk orang lain ni, dia kena buat dulu. Kalau hadis ni kira-kiranya dia buat haji untuk dia dululah. Dia buat haji untuk dia dulu, lepas tu pada tahun yang lain lah hak dia tanya ni. Walau bagaimanapun ayah dia tu dia kira sudah mampu dah. Tapi bagi ulama yang mengatakan tidak mampu ni, ayah dia ni sebenarnya tidak mampu, tidak wajib. Sebab salah satu syarat untuk wajibnya buat kerja haji itu man istata'a ilaihi sabila, mampu pergi. Dia tidak kata kemampuan pitih. Boleh jadi kalau orang itu tak ada pitih, tapi dia mampu pergi, mampu, boleh kena dah. Tidak syarat pitih. Ni kalau kita kata syarat pitih wajib, kena dah. Kemampuan pergi sendiri tak ada, lagu mana? Hak betulnya kata dia, hak ni fardu haji dia nak koyaknya hak Allah SWT fardu tu sudah ada dah, mari dah hukum tu, hukum fardu tu. Tetapi ayah saya ni tidak wajib atas dia. Bila tidak wajib, saya nak buat kerja haji sebagai haji sunat untuk dia, boleh ke tidak? Hak ni hak Nabi SAW kata boleh. Boleh, bukan wajib ke atas dia. Kalau tidak wajib, dia nak buat hak wajib ke mana? Dan bukan tidak wajib ke atas ayah dia tu. Nak tak nak, kita kena kata ni dia nak buat bagi pihak ayah dia ni haji sunat. Bagi orang yang mengatakan tak ada upah haji, tak ada ganti gapo tu dalam keadaan tidak mampu, hadis ni juga dia bukan salah satunya. Hak Nabi SAW kata na'am ini untuk sunat, hak fardu tak wajib kalau orang itu tidak mampu. Kalau orang itu tidak mampu, tak kena. Jadi antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik kata tak kena. Kalau tak wajib atas seseorang tu, tak kena.
Dua tiga tu. Lagi ada yang mengatakan fardu haji hak Tuhan fardukan ke atas hamba dia tu kena dah atas ayah saya. Ketika tu dia tidak letih gini mau lagi. Dia memang mampu ketika tu. Tapi dia tangguh-tangguh ataupun kerana masa tak sampai lagi, dia jadi uzur. Sampai uzur tu jadi tak mampu dah. Mula-mula kena tu dia mampu. Mana sebagai wajib dah ke atas dia. Ada juga orang kata gitu ni, cerita gitu. Mula-mula kena hukum Tuhan mari wajib tu haji tu cukup syarat ayah dia. Tetapi beberapa ketika selepas tu dia tidak mampu. Setelah dia mampu sebelum pada tu. Bukan ketika mari tu ayah dia tak mampu dah. Ketika mari hukum tu mampu. Lepas pada tu baru tak mampu. Hak keadaan lagu ni lah, hak wajib tu. Haji tu wajib lah atas dia. Maka kalau orang nak buat kerja haji bagi pihak dia untuk haji wajib lah. Untuk haji yang wajib lah. Bukan haji sunat. Itu ada beberapa pendapat ke mana-mana pun tidak jelas. Masing-masing nak pegang dengan hak ni, tapi tidak tegas. Dengan sebab itu tak padai hak ni saja. Dia kena pergi kepada hadis-hadis yang lain pula. Hak ni saja nak kata gini itu masing-masing pendapat lah. Seperti kita kata tadi lah. Ada beberapa pendapat. Sekurang-kurangnya 3. Satu, kita ulas mula. Ia mengatakan fardu haji ni sudah mari dah hukum. Sudah mari dah hukum. Mari tu ayah dia dalam keadaan tidak mampu dah. Bermakna orang ni satunya ada yang mengatakan tidak wajiblah haji ke atas dia. Dia bukan, dia dalam keadaan tidak mampu ketika hukum tu mari. Ayah dia tu dalam keadaan tak mampu dah. Bermakna anak dia tanya nak kerja haji ni sebagai haji sunat untuk ayah dia. Itu so. Yang kedua supaya tadi juga, ketika hukum tu mari ayah dia memang tidak mampu dari segi tubuh dia untuk berjalan, untuk pergi, tak mampu. Tapi dari segi keuangan, dari segi kemampuan lain ada. Wajib dah atas ayah dia tu. Wajib dah atas ayah dia tu dalam keadaan lagu tu. Jadi anak dia tanya ni nak kerja haji ni bagi pihak ayah dia tu haji Islam lah. Jadi haji hak wajib lah juga. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, fardu Allah SWT tu mari hukum wajib haji ni mari ketika tu ayah dia mampu. Lepas pada tu setelah beberapa ketika ayah dia tidak mampu. Jadi setelah ayah dia dalam keadaan mampu dulu, cukup berlaku syarat, dia tidak pergi selalu. Selepas pada tu tidak mampu. Hak lagu ni mana wajib dah lah ke atas dia tu haji tu. Jadi anak dia tanya nak kerja haji bagi pihak ayah dia ni, kerja hak haji hak wajib lah, bukan hak sunat. Tu ada beberapa pendapat di situ. Ni dalam setengah-setengah riwayat dia ada perincian lagi. Di dalam syarah dia sebut, dia ambil daripada Hafiz Ibn Hajar makna hadis ni. Dia kata wajib haji itu sudah kena dah, iaitu dia memeluk Islam dalam keadaan ni. Dalam satu riwayat, kalau saya ikat dia, duduk atas kenderaan itu, kalau saya ikat dia lah nak suruh kemah tak jatuh, saya bimbang dia akan mati. Setahun. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dengan lafaz, kalau saya ikat dia dengan tali di atas kenderaan itu, saya bimbang saya macam bunuh dia lah. Dengan cara lagu Hafiz Ibn Hajar kata dipaham daripada hadis ini bahawa orang yang mampu selain daripada hak ni tidak mampu, tapi hak lain, kemampuan lain ada, sudah kena dah. Sebab kita kata tadi lah, kesimpulannya dia bahas mari panjang ni pun hak tadi tak lari daripada hak kita buat kesimpulan tadi.
Lepas tu dia sebut, boleh tengok ni kalau ada kitab ni pada muka surat 23, perenggan baru datang tu, baris yang ketiga. Wa tahqiq, kata dia, anna syekh al-kabir, orang tua yang tidak mampu duduk di atas kenderaan dan tidak mampu tetap di atas kenderaan itu, kalau dia ada harta, kemampuan nak duduk atas kenderaan itu tak ada, tua ataupun uzur sangat, tapi dia ada harta, ulama berselisih pendapat tentang orang hak lagu ni. Tadi sudah sebut dah juga, tapi tak apa, kita baca sini. Adakah wajib haji ke atasnya ataupun tidak? Faqala ba'duhum, sebahagian mereka mengatakan tidak wajib haji dia sendiri itu, tidak wajib. Walal ihjaj, dan orang lain pun tidak wajib juga buat bagi pihak dia. Dia sendiri pun tak kena, orang lain pun tak kena. Nak buat bagi pihak dia tu sebagai hak wajib, tak ada, tidak wajib. Sebab tak cukup syarat. Hak cukup syarat seperti yang anda sebut tadi, man istata'a ilaihi sabila, mampu pergi. Ini dia tidak mampu pergi, pitih ada apa. Dia tidak wajib berwasiat. Tak ada. Orang lain nak buat sendiri pun tak ada benda tu, sebab tidak wajib. Wa qala ba'duhum, ini pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan sudah kena dah, wajib dah haji ke atas dia. Sama ada dia nak buat kerja haji sendiri ataupun orang lain nak buat bagi pihak dia, ataupun dia pesan kepada anak buah dia, anak-anak dia, supaya biar ada siapa-siapa buatlah untuk dia. Inilah pendapat yang ditashihkan oleh qadhi dan dipilih oleh ramai masyayikh, termasuk di antara mereka itu Ibnul Humam. Pendapat yang pertama itu pendapat Ibnul Athir dalam kitab Nihayah. Qala fil Bahr, inilah yang betul, hak yang pertama, yang hak kata tidak wajib. Kalau mengikut pendapat yang kedua ni, hadis ni tak ada muskil apa-apalah, memang wajib, moga wajib. Walaupun dia tak mampu pergi, dia ni kemampuan lain ada, kira wajib lah atas dia, tak ada muskil apa dalam hadis tadi. Kalau mengikut pendapat yang kedua. Adapun kalau mengikut pendapat yang pertama, memang timbul kemuskilan lah. Apa ya dia kata fardu yang Allah tentukan ke atas hamba, fardu. Dah kalau tidak wajib ke atas dia, tak ada lah fardu tu, tapi dia sebut fardu. Kalau salah, Nabi sepatutnya royak, mu kata fardu tu tak kena dulu lagi, jangan kata fardu. Kalau lagu tu tidak fardu, tidak wajib ke atas ayah kamu, dia tak kata. Sebab Nabi SAW dia kena ambil kira belakang. Dia tak kata, dia tak tegur, dia tak apa tu, ambil kira belakang. Habis itu, jawapannya supaya tak adilah. Jawapannya supaya yang kita sebut tadi. Kalau kita kata tidak fardu, lepas tu apa dia kata fardu? Fardu tu dari segi hukum wajib tu ayah dia tidak wajib ke atas ayah dia. Ayah dia tidak mampu. Perempuan tu faham dah, hukum haji tu mari dah. Itu maksud fardu haji, bukan fardu haji ke atas ayah dia. Bermakna kalau dia nak buat kerja haji bagi pihak ayah dia tu sebagai haji sunat, bukan sebagai haji hak fardu. Habis itu. Lepas tu dalam riwayat ni, hak ni riwayat yang mengandungi cerita hak lagu ni sebenarnya ada banyak riwayat. Ada antaranya yang menyebutkan yang bertanya ni, orang yang bertanya ini lelaki. Ada juga yang menyebutkan perempuan. Macam hadis ni perempuan tanya. Dalam riwayat ni ada sebut lelaki. Dan orang yang ditanya tentangnya, ditanya, macam sini dia tanya ayah saya. Dia tanya tentang ayah dia, tanya Nabi tentang ayah dia, al-mas'ul anhu, orang yang ditanya tentangnya. Ada dalam setengah riwayat dikatakan ayah, seperti dalam riwayat dia. Ada dalam setengah riwayat disebutkan mak. Ada dalam setengah riwayat disebutkan datuk. Hak mana sah? Dan adakah ini menyebabkan jadi berlaku ittirab dan tidak boleh nak pegang dengan hadis ni?
Jawabnya tidak, sebab boleh kita taufikkan ataupun jamakkan beberapa hadis itu boleh. Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari cuba menjamakkan. Dia kata yang jelas kepada saya daripada beberapa hadis, beberapa riwayat ini, melalui beberapa jalan riwayat, kata dia bahawa yang bertanya itu adalah lelaki. Anak perempuan dia ada sekali dengan dia. Anak perempuan tu dia tu tanya juga. Jadi hak dalam riwayat sebut kata anak perempuan tu, dia riwayat anak perempuan tu saja tanya. Ada riwayat yang kata lelaki tanya tu ayah dia tanya. Yang ditanya al-mas'ul anhu tu, yang ditanya tentangnya, dia tanya untuk berkenaan dengan siapa? Hak tu datuk dia. Dia cuba jamu. Orang yang ditanya tentangnya ialah ayah lelaki yang bertanya itu, ataupun mak dia, kedua-dua sekali. Sebab apa yang kita kata begini, kata dia? Sebab ulama-ulama hadis ni, dia nak kata lagu-lagu mana, dia nak jamak ke, dia nak taufik ke, dia nak taujih ke, dia nak gapo ke, dia ada alasan cara dia tu. Dia tidak tengok surah hadis, dia tengok lain. Misalnya Hafiz Ibnu Hajar di sini dia tengok kepada riwayat Abu Ya'la yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la bi isnadin qawi. Kata dia min tariq Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas, dari Fadl bin Abbas. Gini bunyi dia. Kata dia, saya naik gendong Nabi SAW. Ada seorang Arabi mari bersama dengan anak perempuannya yang cantik. Dia sebut Arabi itu pun ya'ridhuha li Rasulillah. Sebenarnya maksud Arabi itu orang hulu saat ni, maksud dia mari sekali dengan anak dia, sebenarnya dia nak tayar anak dia tu kepada Nabi. Dia, kita kata nak perendai, dia nak suar, nak suar kepada Nabi. Itu sebenarnya. Dia sebut ya'ridhuha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raja'a an yatazawwajah, dengan maksud supaya Nabi kalau boleh kak buat buat binilah anak dia. Tapi secara tidak langsung dia nak jadikan Nabi SAW itu sebagai menantu, kira-kira orang ini. Abbas tu tahu mana? Ada sebut, tak apa, kita baca dulu. Wa ja'altu altafitu ilaiha, aku duduk paling-paling pada perempuan itu. Nabi SAW pegang kepala aku, pusing, kata dia. Nabi SAW bertalbiyah sehingga dia melontar jamrah Aqabah. Fa'ala hadha faqawlu syabah. Kalau berdasarkan riwayat ini, maka kata-kata perempuan itu, gadis itu, ayah saya, boleh jadi maksud dia ialah datuk saya. Datuk dia, kerana ayah dia ada sekali dengan dia. Jadi al-mas'ul anhu tu datuk, sebab ayah dia ada sekali. Seolah-olahnya ayah dia suruh dia tanya Nabi. Suruh dia tanya Nabi SAW, supaya Nabi dengar kalamnya, percakapan anak dia tu. Dan Nabi tengok raja'a an yatazawwajah, sekali lagi dia sebut, dengan harapan Nabi akan mengahwininya. Bila Nabi SAW nampak tidak tertarik hati, tak ada nampak gapa-gapa, ayah dia tu pula tanya Nabi SAW tentang ayahnya, yang ni datuk perempuan tu lah. Tidak ada halangan juga kalau dia tanya tentang mak dia, sebab mak dia pula gitu juga. Daripada riwayat-riwayat yang ada ni, apabila kita selidik, kata dia, kita dapat tahu nama orang itu ialah Husain bin Auf Al-Khathami. Husain bin Auf Al-Khathami. Di sini Fadl ni tahu mana? Ya, dia tak ada sebut. Fadl ni tahu mana yang dia ni orang lelaki saat ni, Arabi saat ni, sebenarnya nak suruh Nabi tu kenalkan anak dia, nak tanya masalah tu dia juga, tapi ada maksud lain, bela-bela tu. Dia tahu mana? Adakah dia tanya perempuan itu? Mana nak boleh tanya, dan Nabi pusing dah kepala dia, usah kau nak kecek, tengok pun tak boleh dah. Lepas tu lagu mana?
Jawabnya, tidak sini lah, tak ada sini. Kemudiannya Fadl ternikah dengan perempuan tu. Tu bini dia. Macam mana dia tak tahu? Ada lah cerita, asal silahnya gini. Dia tahu lah kemudiannya, sebab jadi bini dia. Tapi di sini tak cerita lah. Di dalam riwayat yang lain kalau kita tengok belakang apa? Ni orang perempuan ni kemudiannya jadi isteri Nabi SAW. Sebabnya kalau kita kata pada masa tu dia tahu dah orang tu perandai untuk Nabi, tak patut dia duk tengok tu. Orang nak pergi ke Nabi, apa dia tengoknya? Manalah dia tahu orang tu maksud tu, dia tidak royak. Pada ketika dia tengok tu, dia tahu ni yang orang tu perandai, dia nak suruh Nabi menikah tu, kemudianlah dia tahu ni. Jadi ni riwayat dia ni kemudian. Tu hak benda sahabat. Kalau tidak, tak benda sahabat. Sahabat-sahabat ni kalau tahu Nabi SAW nak dia tu, dia tak akan kecek selalu, dia tak akan pandai selalu. Ni dia tak tahu pada masa tu. Tak apalah. Hak nak tadinya, hak berkenaan dengan haji tadi, Nabi SAW kata boleh. Nabi SAW kata boleh. Jadi ada orang kata, kalaulah menjadi syarat, kena buat haji untuk diri sendiri dulu, jadi syarat, barulah boleh buat kerja haji untuk orang lain. Bapa Nabi SAW tak tanya sini, kata dia. Nabi SAW tak tanya ni menunjukkan tidak syarat lah. Kalau dia tak buat kerja haji untuk diri dia sendiri lagi, tak buat kerja lagi, dia boleh dah untuk buat untuk orang lain. Tahu mana kata? Tahunya Nabi tak tanya. Kalau lah benda ni benda mesti tak sah nah. Kalau tidak buat kerja haji kita sendiri dulu, apa dia tak tanya? Benda tu mesti kena tanya. Kamu buat kerja haji dulu, dah kau untuk diri kamu? Dia tak tanya. Seperti mana dia tanya orang yang nak buat kerja haji bagi subrumah, dia tanya. Tetapi bagi orang yang mengatakan dak, memang syarat, kena buat kerja haji sendiri dulu, dia kata hak ni perbahasan lah, perbahasan ulama. Nabi nak tanya agama dia, dan moga dia buat dah sekali dengan Nabi. Sesat nak buat kerja haji, takkan dia tidak buat kerja haji? Bermakna dia tanya ni, dia buat kerja haji dah, nak akan datang dia boleh buat, dan moga dia buat dah untuk diri dia sendiri. Nak tanya agama dia, dah pergi sekali dengan dia dah buat kerja haji, selesai tanya agama dia. Jadi tidak tanya bukan berarti tidak wajib, tidak mesti, kena selesai hak diri sendiri tu. Sebab jelas dah nak tanya agama dia. Dia buat pergi kot tu pula. Masing-masing faham lah. Lepas tu riwayat daripada Abi Razin, qala Hafaz. Sebab Imam Abu Daud ambil daripada dua orang. Yang pertama Hafaz bin Umar, yang kedua Muslim bin Ibrahim. Daripada dua orang ni. Yang ini berdasarkan riwayat Muslim bin Ibrahim, tidak ada penjelasan tentang Abi Razin itu, orang lagu mana daripada kalangan mana, tak ada sebut. Tapi berdasarkan riwayat Hafaz, dia ada sebut Abi Razin rajulun min Bani Amir. Jadi dia ni adalah seorang daripada puak-puak Bani Amir. Yang ni Amiri lah, dia ni Amiri orang panggil. Dia tanya, wahai Rasulullah, ayah saya seorang tua, tidak mampu buat kerja haji dan tidak mampu buat umrah, tidak mampu juga naik kenderaan. Lagu mana? Ini cerita bukan hak tadi, cerita lain. Jadi dalam peristiwa yang sama tu, beberapa orang tanya, moga ramah tu kan, ramah. Lepas tu mula-mula buat kerja haji ni, dalam Islam ni, Nabi nak tunjuk kepada orang ramai pun pada masa tu lah, masing-masing marah, ni tanya goni, ni tanya goni. Ada kalanya tanya benda yang sama. Nabi SAW kata, buatlah haji untuk ayahmu dan buatlah umrah. Bagi orang yang mengatakan tidak syarat buat untuk sendiri dulu, dia kata Nabi tak tanya. Nabi tak tanya, mu buat dah kau? Kalau mu tak buat lagi tak boleh, mu kena buat untuk dirimu sendiri dulu. Dia tak kata begitu. Bila tak kata, menunjukkan tak apa. Bagi orang yang mengatakan tak, kena diri sendiri dulu buat, lepas tu baru boleh buat untuk orang lain. Dia kata hadis ni
Nabi SAW kata buat kerja haji, kira-kira dia tahu dah lah orang ni sudah buat. Nak tanya ke dia, sebab tak adil lah juga. Sebab perempuan tadi nak tanya ke apa. Tapi bagi orang yang tak sah, dia kata tak boleh, tak kemah. Dia kena biar jelas sini. Dia kena biar jelas sini. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan lain-lain, lafaz dia beza sikit sebab tak ada juga. Inna abi syaikhun kabir la yastati'ul hajj wala al-umrah, cuma tak ada wala dha'n. Qala hujji an abik wa'tamir. Beza tadi uhjuj. Ni dengan lafaz lain sikit. Lain sikit. Ini cerita lain kata dia. Orang yang mengatakan hak ni dengan hak tadi serupa, faqad ab'ada wa takallafa. Itu tak kena lah. Sebab benda yang seumpama ni boleh ditanya oleh beberapa orang. Kita tak boleh kata kalau mungkin pun seorang ada, boleh berlaku. Beberapa orang tanya benda yang sama. Lepas tu nak ganti ni, ganti. Lelaki boleh ganti perempuan. Perempuan boleh ganti ataupun buat bagi pihak lelaki. Boleh berlaku. Boleh berlaku. Sama serupa je. Tidak kata lelaki yang boleh buat untuk lelaki, atau lelaki untuk perempuan. Tak, perempuan pun boleh juga. Boleh juga. Itulah pendapat jumhur ulama. Seterusnya kita tengok hadis yang ketiga. Nabi SAW, ni riwayat Ibnu Abbas ni, dia kata Nabi SAW ada dengar satu orang kata labbaika an Syubrumah. Nabi tanya, siapa Syubrumah? Dia kata adik-beradik saya, au qaribul li, ataupun anak beranak saya, keluarga saya. Ini syak perawi. Sebab dalam bahasa Arab, dia adik-beradik sungguh pun akhun juga, sepupu gapo pun boleh juga, akhun juga. Sebab lah. Kalau kita mengambil kira, misalnya kita kata dalam bahasa kita ni orang Kedah. Orang Kedah dia kata adik-beradik tu bukan adik-beradik dengan maksud adik-beradik seperti kita Kelantan ni, adik-beradik tu maksudnya waris. Boleh jadi, boleh berlaku lagu tu. Dengan sebab itu tidak ada percanggahan antara akhul li au qaribul li. Boleh jadi dia sebut akhul li dengan maksud qaribul li. Kalau dia kata qaribul li, betul lah, hak tu hak sebenarnya. Bukan adik-beradik semua sepok, adik-beradik sepok seibu kau apa dak. Tak mesti lagu tu. Nabi SAW pun tanya dia, mau buat adakah haji untuk diri kamu sendiri? Orang tu kata tak. Nabi SAW kata, buatlah haji untuk dirimu sendiri dulu, lepas tu buat untuk Syubrumah, baru boleh. Orang yang mengatakan syarat kena buat haji sendiri dulu baru boleh buat untuk orang lain, dia pegang dengan hak ni lah. Orang yang tak saya pegang dengan hak ni, hak tu yang jadi lagu lain pendapat dia tu, dia pegang dengan hak tadi sebab Nabi tak tanya. Dia tak kemas situ, Nabi tak tanya. Walaupun orang tu kata, dia kata dah Nabi tahu dah, nak tanya ke dia, tahu mana? Nabi tahu dah. Mana ada sebut. Dia akan kata gitulah, tak jelas tu. Dan hadis ini bagi mereka hadis yang masih belum disepakati lagi, sebab dipertikaikan hadis ini. Bukan dari segi kesahihan dia tu, dari segi sanad dia tu tidak, tapi dari segi waqf dan raf dia, sama ada hadis ni marfu' ke ataupun mauquf. Sama ada hadis ini marfu' ke ataupun mauquf. Sebab ramai juga ulama yang mengatakan hadis ini mauquf. Ini kata-kata Ibnu Abbas, bukan kata-kata Nabi. Jadi tukar. Jadi bagi Nabi dengar satu orang dia kata gini-gini, hak sebenarnya Ibnu Abbas dengar. Jadi Ibnu Abbas pun bagi pendapat dia. Ini pendapat dia. Kalau hak mauquf, kalau hak marfu' tu baru kemah, baru boleh kita nak hujah. Kalau hak mauquf bermakna ini boleh jadi pendapat Ibnu Abbas. Pendapat Ibnu Abbas tidak semesti orang lain terikat dengannya. Orang tak ikut pun tak apa.
Itulah perbahasan tentang hadis ni. Lepas tu dalam syarah kita dia ada sebut, ulama berselisih pendapat tentang orang yang belum buat kerja haji untuk diri dia sendiri. Bolehkah dia buat kerja haji untuk orang lain? Dia sebut baris yang keempat daripada bawah. Fadhahaba Syafi'i radhiyallahu anhu la yajuzu lahu dhalik. Tak boleh. Kalau tak buat haji lagi kita sendiri, tak boleh nak buat untuk orang lain. Itu pendapat Syafi'i. Dalam kitab yang lain, dalam mazhab Ahmad, dia kata la yasihhu liman yahujju an nafsihi an yahujja an ghairihi. Silap nak kira, sepatutnya liman lam yahujja. Dia kena ada lam, celah, baru jadi, baru serupa. Tidak sah bagi orang yang belum buat kerja haji kalau ada lam. Untuk diri dia sendiri, untuk dia buat kerja haji untuk orang lain, tak boleh, tak sah. Baik, kalau dia buat juga, dia jadi haji untuk dia, bukan untuk orang yang dia kira-kira nak buat tu. Ada untuk dia. Ni kalau dalam mazhab Ahmad, tak sah untuk orang lain. Wa qala Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri berkata yujzi'uhu, sah kata dia. Walaupun dia tak buat kerja haji untuk diri dia sendiri lagi pun, kalau dia buat untuk orang lain, sah kata dia. Hajja nafsuhu aw lam yahujj ma lam yatadayyak alaih. Itu pendapat dia. Sama ada dia buat kerja haji dah kau untuk diri dia atau belum, selagi masa tu tidak sempit. Kira-kiranya dia orang muda, segar mega lah, dia pun duduk dekat tu ya, tidak payahlah nak pergi ya. Duduk tak jauh lah daripada Mekah misalnya kita kata, atau memang dia duduk situ dah, dia duduk mengaji situ, duduk mengaji di Madinah misalnya. Jadi tak ada keberatan lah kepada dia untuk nak buat semula. Dia pun segar mega lagi, muda lagi. Selagi tidak sempit masa untuk dia buat kerja, kecuali kalau dia uzur dah, tua dah misalnya, tak boleh lah. Kalau dalam keadaan biasa, dia buat haji dah, kau tidak buat lagi untuk diri dia, boleh dia buat untuk orang lain. Itu dua. Wa 'inda al-Hanafiyyah yukrahu lahu ma lam yahujja an nafsi. Mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, makruh kalau dia tak buat lagi untuk diri dia sendiri, dia nak buat untuk orang lain, bukan tak sah, sah, tapi makruh. Itu pendapat mereka. Orang-orang yang larang, orang-orang yang kata tak boleh, tak sah, tidak harus, itu dia pegang dengan hadis Ibnu Abbas inilah pegangan dia ni. Wa qalu hadzal hadis, hadis ini menunjukkan bahawa wajib atas dia tu buat kerja haji untuk diri dia sendiri, lepas tu baru buat untuk orang lain. Tapi hak lain-lain tak sepakat hak ni tu buat apa? Selain daripada dia ada pegang hak tadi, Nabi tak tanya, mu buat kerja haji dah kau untukmu dulu, untukmu sendiri tu, dia tak tanya. Bila tak tanya menunjukkan tidak besar mana lah, benda tu tidak jadi syarat lah. Kalau syarat dia mesti kena tanya. Tak tanya tu silap dia. Takkan kita nak kata Nabi silap? Tu sah pegangan dia. Dia keduanya, hadis ni tak berapa kemah ni kata dia ni. Dia mau nak pegang. Sebab apa? Khilaf ulama hadis sama ada hadis ni marfu' ataupun mauquf. Misalnya pada muka surat 26 dia mari Abdul Haq dan Ibnul Qattan mentarjihkan hadis ini adalah marfu'. Dia kata sebagai hadis marfu'. Baihaqi kata sahih, dan dia kata sanadnya sahih. Tidak ada dalam bab ni, dalam masalah ni, hadis yang lebih sahih daripada hadis. Tetapi Imam Tahawi mengatakan hadis ini mauquf pula, bukan marfu'. Hadis ni sebenarnya cerita hak dengar kata siapa dia cuba rumah ke apa tu, bukan Nabi, Ibnu Abbas. Itu makna mauquf tu. Kalau mauquf dia pergi kepada Ibnu Abbas. Kalau kata marfu', hak tadi Nabi semua tu. Bagi orang yang mengatakan dia mauquf, dia kata hak ni Ibnu Abbas, cerita Ibnu Abbas sebenarnya. Dan Ibnu Abbas kata itu berdasarkan ijtihad dia. Ijtihad seseorang sahabat tidak mesti kita ikut. Kita nak ikut orang lain, tak apa. Wa qala Ahmad raf'uhu khata'. Imam Ahmad kata
Kita nak kata hadis ni marfu', itu silap. Tidak marfu' hadis. Yang ni dia sependapat dengan Imam Tahawi. Ibnul Munzir berkata, ni orang besar saja ni. Dia kata tidak sabit hadis ini sebagai hadis marfu'. Tidak sabit. Tidak sabit tu tidak terbuktilah. Tak boleh nak kata sah. Tak jelas lagu tu. Kaza qala Syaukani. Demikian kata Syaukani. Tak apalah. Inilah bendanya. Lepas tu panjang lagi dia bicara. Nak ayat beza. Lepas tu beberapa baris daripada bawah tu kita nak ambil semua panjang. Dia kata Ibnul Muflis ada menyebut dalam kitab dia. Dia kata setengah-setengah ulama mendhaifkan hadis ini. Pula. Tadi Baihaqi kata sahih benar. Tak ada dah lebih sahih pada hak ni. Kata dia dalam bab ni. Mari hak lain dia kata dhaif. Dha'afa hadzal hadis. Apa dhaif? Apa alasan dia? Dia kata Sa'id bin Abi Arubah kana yuhaddithu bihi bil Basrah. Ketika dia ni meriwayatkan hadis ni ketika dia duduk di Basrah, dia kata cerita saat ni cerita Ibnu Abbas, kata-kata Ibnu Abbas tu. Ni semua ni hak kita baca saat ni kan. Jadi hak dengar ni bukan Nabi dengar. Satu orang duduk kata labbaika an syubruman, tapi Ibnu Abbas yang dengar. Ni. Siapa dia ni? Ibnu Abi Arubah, Sa'id bin Abi Arubah ni ketika dia di Basrah, dia kata pengkaji ni. Ketika dia di Basrah, dia kata Sa'id bin Abi Arubah ni dia meriwayatkan hak ni sebagai kata-kata Ibnu Abbas. Bukan kata-kata Nabi. Yang ni di sini mauquf. Lepas tu bila dia pergi di Kufah, yusniduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengisnadkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Sa'id. Wa hadha yufid ishtibah al-hal ala Sa'id. Ini menunjukkan dia tidak jelas. Keliru dia ni. Bercelaru dia sini ni. Itu perkara dari segi sanad. Ada kalanya seorang perawi yang dhaif, perawi yang sahih, perawi yang kuat, yang molek. Ada kalanya pengkaji hadis dia tengok betul dia kuat, tapi di sini dia tersalah. Di sini dia tak jelas, tak kemah. Sekali dia kata gini, sekali dia kata gini. Dia tidak tetap. Ini memberi arti ittirab. Bila ittirab, dhaif lah. Tak tetap hadis itu. Siapa hak dengar ni? Siapa? Nabi ke Ibnu Abbas? Hak kata gini kepada Syubrumah ni siapa? Nabi ke Ibnu Abbas? Tak lewat tukang itu. Kalau Nabi, Nabi lah. Beza Nabi dengan sahabat ni. So yang kedua, cuba kita tengok kan, Ibnu Abi Arubah meriwayatkan daripada Qatadah. Qatadah meriwayatkan daripada Azrah. So yang kedua dia kata wa qad an'anahu Qatadah. Qatadah pula meriwayatkan hadis ini secara an'anah. Secara an'anah. Dan orang maklum dia ni mudallis. Dia mudallis. Bila mudallis melakukan an-anah, jadi diriwayat secara an-an. Bila kita tengok sini, an ibni an Qatadah an Azrah an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas an. Itu riwayat secara an-anah. Kalau seorang mudallis dia meriwayatkan secara an-anah, riwayat dia tak boleh diterima. Qatadah itu jelas seorang mudallis. Semua ulama terima. Termasuk di dalam senarai perawi-perawi mudallisin. Perawi-perawi mudallisin dia ada kaedah dia. Kalau dia riwayat secara an-anah lagu ni, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Walaupun dia tu orang molek. Walaupun dia tu orang molek. Kalau kita nak terima pun, kata dia, dalam keadaan lagu ni, kalau kita nak terima pun hadis ini, kesimpulan dia, Nabi SAW menganjurkan kepada yang lebih baik, iaitu buat untuk diri dia sendiri dulu. Bermakna ini sebagai nadb, sebagai sunat, bukan sebagai wajib, sebagai syarat. Tak. Kalau kita nak letak syarat dengan sebab hadis setara ni, tak boleh. Tak erak, kata dia. Dia kena hadis yang lebih kuat lagi daripada hadis. Kalau setara ni, tak boleh. Kalau kita nak kata lebih baik,
lebih molek, boleh sekadar tu kalau hadis tahu ni. Lepas tu dia buat mari pula beberapa pendapat yang lain. Dia kata wallazi yaqtadhihi an-nazar, yang munasabahnya kata dia mengikut logiknya, iaitu haji darurah. Inna hajj ad-darurah an ghairihi in kana ba'da tahqiq al-wujub alayhi bimilki az-zad wal-rahilah was-sihhah fa huwa makruh karahat tanzih tahrim. Ini pendapat yang lain. Kalau orang tu cukup syarat dah dia sendiri tu, cukup syarat, sihatnya, kenderaannya ada, bekalnya ada, cukup, dia tak buat lagi untuk diri dia sendiri, tiba-tiba dia nak buat untuk orang lain, ini makruh tahrimi. Ada yang berpendapat begitu. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan dia ni dalam keadaan lagu ni boleh mati. Boleh mati. Jadi dia tidak buat untuk diri dia sendiri, dia buat untuk orang lain ni. Dia jadi berdosa lah kalau sekiranya selepas pada tu dia tak ada nak buat, tidak mampu pula selepas pada tu. Begitu juga orang hak lagu ni kalau dia mampu, dia nak buat hak sunat dulu untuk diri dia. Sedangkan semula tu nak boleh, dia tak tahu lagi. Dia hukumnya lagu tu juga makruh tahrimi juga. Tapi sah kata dia. Sah, takut ke apa dia? Takut tak ada nak buat fardu tu. Sebab mati ni barang kita tak tahu bila-bila. Jadi hak moleknya buat sendiri dulu. Ada yang kata molek gitu, tapi ada yang sebagai syarat. Jadi kalau nak melera, hak mengatakan sebagai syarat tu, tak boleh, kena buat diri, kena buat untuk diri sendiri dulu. Begitu juga dengan masalah nak ambil upah haji ke apa tu, dia sendiri dulu kena buat haji dulu. Haji Islam, dia orang panggil haji Islam, haji hak fardu tu dia kena buat dulu. Lepas tu tak apalah dia nak buat untuk orang lain, pada kali-kali yang lain, pada tahun-tahun yang lain tu tak apalah. Hak moleknya jaga juga pendapat orang yang mengatakan tak boleh tu. Tapi sekadar perbincangan, itulah bendanya. Ada khilaf lagi dalam masalah ni. Tidak kata semua sepakat. Lepas tu apa yang kita kata, boleh pula buat kerja haji ni untuk orang lain, bagi pihak orang lain. Ya benda setara mana? Benda ni, ibadat ni dalam Islam ni, dia ada 3 macam. Yang pertama orang panggil ibadat badaniyah mahdhah, seperti semaya. Ibadat badaniyah mahdhah. Yang kedua maliyah khalisah, maliyah mahdhah. Ibadat yang pertama, ibadat berkait dengan tubuh, dengan diri, kewajipan semaya misalnya. Itu setiap orang, diri masing-masing itu berkewajipan. Yang keduanya ialah ibadat yang berupa harta semata-mata. Harta semata-mata, berkait dengan harta. Dia tidak berkait dengan orang. Sebab kita kata anak yatim kira semaya tidak wajib atas dia, puasa ke apa. Tapi dari segi zakat, harta dia, kalau dia ada harta banyak, kena. Sebab dia berkait dengan harta tu, bukan berkait dengan diri. Semaya dia berkait dengan diri, tak ada kena mengena dengan harta. Sesok pun kena semaya juga, kaya pun kena semaya juga, sepatutnya. Tapi kalau zakat, dia berbeza. Dan yang ketiganya, ibadat yang tergabung daripada 2, badaniyah dan maliyah, berkait dengan tubuh, badan, dengan diri, dan juga berkait dengan harta. Supaya haji. Haji tu dia berkait dengan diri, kemampuan sihat ke apa, boleh pergi ke apa, berkait dengan kemampuan dari segi harta. Berkait dengan harta. Kalau hak yang pertama, hak orang panggil ibadat badaniyah mahdhah tu, tak boleh orang lain nak buat langsung, bagi pihak orang lain tak boleh. Sama sekali tak boleh, tidak harus.
Kalau buat juga dosa. Bukan nak boleh pahala, bukan nak jadi pun, dosa. Misalnya semaya, tak payah semaya dia, mau kita tulis semaya bagi dia, tak boleh lagu tu. Puasa, dia mau tak payah puasa, esok kita puasa. Puasa lagu mana dia pun wajib esok. Lepas tu esok tu untuk diri dia dengan orang tu macam mana sekali, tak boleh, dia pun wajib. Kalau kita kata puasa yang sama, lagilah tak benar sabar, tak boleh. Kalau semaya tu kan masa dia luah, kita semaya untuk kita dulu, lepas tu kita semaya untuk dia. Boleh juga kalau kita nak kira dari segi masa tu luah, sebab tidak berebut masa tu, sebab puasa tu tak boleh juga. Semaya, nak semaya bagi pihak orang lain, tak boleh. Itu kalau ibadat badaniyah mahdah. Yang kedua, kalau ibadat maliyah, hak ni memang boleh. Hak berkait dengan harta, macam zakat, berkait dengan harta. Kita tak boleh diri tak apa, orang lain boleh. Kita suruh dia, boleh. Dia pergi tunaikan, dia pergi bayar, boleh. Kita tak pergi bayar, kita mampu, boleh bagi sendiri. Tapi kita suruh orang, boleh tak? Kalau berkait dengan harta, gitulah ibadat ni. Kalau jual beli tu kita kira tidak ibadat khusus lah, macam zakat tu, tu hak dikatakan ibadatnya. Hak tu boleh secara mutlak, boleh dalam keadaan sihat ke tidak sihat ke, siapa boleh berlaku. Yang ketiga, hak campur tu, hak bergabung dua, badaniyah dan maliyah. Hak lagu ni baru orang lain boleh ganti ataupun buat bagi pihak orang lain apabila tuan diri itu tidak mampu. Baru boleh. Kalau dia mampu tak boleh. Misalnya haji. Haji ni lagu tu, kalau tuan diri itu mampu, tak boleh orang lain nak ganti, nak buat bagi pihak dia, untuk dia, tak boleh. Tapi kalau dia tidak mampu, baru boleh. Itu sebab apa? Sebab ibadat itu bercampur dua perkara, berkait dengan badaniyah dan maliyah. Uzur ni uzur setara mana? Uzur tuan diri, uzur kira-kiranya tidak ada harapan lah untuk pulih. Uzur setara tu. Kalau ada harapan lagi tak boleh. Ada harapan lagi tak boleh. Kira uzur la yurja zawalu udhri, yang tidak diharap akan hilang keuzurannya itu. Hak lagu tu boleh. Ini berkenaan dengan apa dia, nak ganti-ganti, nak buat untuk orang lain. Itulah rekah ceritanya. Seterusnya kita pergi kepada bab talbiyah. Lagu mana ucapan talbiyah? Labba yulabbi talbiyah, masdar. Labba ataupun talbiyah ni ucap labbaik Allahumma labbaik. Itulah yang dikatakan talbiyah. Orang panggil juga ihlal. Ihlal ni mengeraskan suara, biar bunyi, biar dengar. Suara kita tu orang sebelah-sebelah kita dengar. Dengar apa dia? Kita sebut labbaika. Tu orang panggil ihlal. Samalah dengan talbiyah, tapi hak lebih dekatnya dengan makna perkataan tu talbiyah ni lah, nak banding dengan ihlal tu. Tapi dalam kitab-kitab hadis ni dia guna kedua-dua perkataan itu untuk benda yang sama. Talbiyah Nabi SAW lagu mana? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu apa makna? Ku sahut seruanmu, berkali-kali ku sahut. Asal makna dia dua kali. Dua kali itu maksud, bila pun kamu seru, kami akan sahut, aku akan sahut. Itu maksudnya. Maksud labbaik itu, ya Allah, Allahumma tu ya Allah, labbaik labbaik, ku sahut seruanmu, ku sahut seruanmu. La syarika lak, tiada sekutu bagimu. Labbaik, ku sahut seruanmu. Innal hamda wan ni'mata laka, segala puji dan segala nikmat
adalah milikmu. Hakmu belaka. Walaupun apa, zahirnya ada kalanya orang ni puji hak ni puji hak ni, nampak orang ni bui ke orang ni. Hak sebenarnya hakikatnya di sebaliknya zahir itu Allah berlaku. Wal mulk, dan kerajaan yang sebenarnya. Hak ni ada ni kerajaan Malaysia, ni kerajaan agoni, ada, tapi tidak sebenar. Kerajaan yang sebenar, pujian yang sebenar, nikmat yang sebenar, hak Allah, daripada Allah. La syarikalah, tiada sekutu bagimu pada hakikat kerajaan itu, hakikat nikmat itu, dan hakikat pujian itu. Tiada sekutu bagimu, hak sebenar. Qala, kata perawi Abdullah bin Umar, dia menambahkan dalam talbiyahnya, labbaik labbaik labbaik, 3 kali, atau labbaik 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 wa sa'daik. Bertuah aku rasa dengan menjunjung perintahmu. Wal khairu biyadaik, dan segala kebaikan pada kedua tanganmu, pada kedua tanganmu. War raghba'u ilaik, dan segala keinginan, kemahuan untuk kebaikan dan amalan yang baik, ilaik, keranamu, untukmu. Ataupun ditujukan kepadamu, boleh jugalah. Itu yang dia tambah. Itu yang dia tambah. Ada juga ulama yang mengatakan labbaik labbaik itu sahutan ku sahut, panggilanmu tu, seruanmu tu, maksudnya merujuk kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, seruanmu, mu tu siapa dia? Mu tu maksudnya Ibrahim, bukan Allah. Ini pendapat yang kedua. Menyahut seruan Ibrahim. Sebab ada riwayat daripada Ibnu Abbas, ini bawah ni pun ada, dia kata bila Nabi Ibrahim selesai membina Baitullah, dikatakan kepadanya, serulah orang untuk mari buat kerja haji. Seru. Nabi Ibrahim kata, lagu mana nak sapa suara saya ni kepada manusia seluruh dunia, pas manusia sama-sama sampai kiamat. Hak tak ada lagi nak sapa lagu mana. Dia pun sikit. Qala adzin wa alayya al-balagh. Tugas kamu seru. Tugas kamu seru. Panggil. Wa alayya al-balagh. Nak menyampaikan itu aku jamin. Hak tu kerja aku. Tuhan kata. Ibrahim pun panggil. Hak ni lah dalam Quran sebut wa'adzim fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Hak itulah adzim fin nas bil hajj, perintah Allah. Serulah manusia di kalangan manusia ni untuk mari buat kerja haji. Inilah cerita dalam hadis, dia kata sejauh mana nak pergi suara dia. Nabi Ibrahim pun serulah, ya ayyuhan nas, ini seruan dia, kutiba alaikumul hajj ilal baitil atiq. Itu seruan dia, wahai manusia, difardukan ke atas kamu mengerjakan haji ke Baitullah ini, rumah yang lama, rumah yang paling tua. Al-Atiq tu makna tua, rumah lama, hak mula-mula. Fasami'ahu man bainas sama'i wal ard. Bila Nabi Ibrahim suruh tu didengar oleh semua makhluk antara langit dan bumi ni. Afala tarau, kata Ibnu Abbas, tak tengok kau lagu mana orang mari daripada pelusuk bumi ni mari duduk labbaika labbaika ni, tak tengok. Ku sahut seruanmu, ku sahut seruanmu. Seruan siapa? Seruan Nabi Ibrahim saat ni lah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa ajabuhu bitalbiyah, mereka jawab dengan mengucapkan talbiyah itu fi aslabir rijal wa arhamin nisa. Hak mana-mana tak lahir lagi tu dalam sulbi bapak-bapak mereka, dalam rahim ibu-ibu mereka, jawab laku. Lepas tu dia ada tambahan lagi, falaysa hajjun yahujju min yawma'id
ila an taquma as-sa'ah illa man kana ajaba Ibrahim yauma idzin. Hak mana-mana orang hak buat kerja haji ni dulu sampai ke kiamat ni, semuanya orang hak menyahut seruan Nabi Ibrahim. Kira-kiranya kalau hak tak sahut tu tak pergi, tak apa. Kira-kira tu. Ada juga yang berkata begitu. Ini pendapat yang kedua, labbaika tu, ka tu khitab tu kepada Ibrahim. Seseolahnya masing-masing kita di zaman masing-masing ni dengar, dia ada depan kita dia duduk panggil tu. Seseolahnya. Sebab itu kata labbaika tu, engkau tu padahal Nabi Ibrahim mati selama mana dah. Tapi oleh kerana kita tahu benda ni dia hak Tuhan suruhnya. Jadi dalam kepala kita tu semacam dia ada depan kita. Dan kita kata, engkau ku sahut seruanmu. Seruan siapa? Seruan Nabi Ibrahim tu. Itu pendapat yang kedua. Yang pertama semua tak adilah. Labbaik Allahumma labbaik, ku sahut seruanmu ya Allah. Itu lebih dekat sebenarnya. Tapi Nabi Ibrahim itu pun daripada Allah juga suruh dia panggil orang itu daripada Allah juga. Ni kena kira dekat labbaik Allahumma, ku sahut seruanmu ya Allah. Yang seruan itu seruan Allah lah, bukan seruan Ibrahim. Tapi kedua-duanya sebenarnya kalau kita perhati tidak bercanggah. Hak noknya di sini gapo dia? Iaitu boleh tambah talbiyah. Hak Nabi SAW tidak ajar, boleh, asalkan tidak bercanggah dengan keseluruhan. Hak dalam syariat tu tak apa, ada kebenaran di sini. Sebab tu Ibnu Umar tambah. Ibnu Umar tambah. Dan hak tambah tu kita dapati tak ada dalam hadis-hadis, tak ada. Ada sahabat-sahabat tambah, ni tambah gini, Sayyidina Umar tambah gini, tak apa tambah. Dalam Muslim, hak kata lagu ni tambah lagu ni sebenarnya Umar, Sayyidina Umar. Kira-kiranya anak dia Ibnu Umar ni ambil daripada Sayyidina Umar lah. Dia tahu daripada Sayyidina Umar boleh tambah gitu. Kita berasa sedap kalau tambah ni, tak apa, boleh tambah. Dia Umar. Ni dalam ni pun ada sebut. Hadis ini menjadi dalil kepada orang yang mengatakan elok, boleh, molek kalau nak tambah daripada hak warid, daripada hak sampai kepada kita daripada Nabi SAW sendiri. Boleh kita nak tambah atas hak tu. Qala At-Tahawi, ajma'al muslimun jami'an ala hadhihi at-talbiyah. Ijma' orang Islam semua talbiyah hak Nabi lagu mana? Sebab kita kata tadi lah, talbiyah hak Nabi. Ghaira anna qauman, cuma ada satu kumpulan orang kata dia mengatakan la ba'sa, tak apa kalau tambah berupa zikir kepada Allah. Hak mana-mana dia berasa dia berkenan, dia boleh pilih, kata dia. Inilah pendapat Muhammad Al-Thawri dan Al-Auza'i, boleh kata. Mereka pegang dengan hak mana? Dengan inilah tambahan Ibnu Umar ni. Tetapi ada sekumpulan ulama yang lain, mereka tak setuju dengan golongan hak kata boleh tu. Kata mereka, tidak patut, tidak sayugianya ditambah daripada hak Nabi ajar kepada orang, seperti mana tersebut di dalam hadis Amr bin Ma'di Karib. Lepas pada tu dia sendiri buat. Walam yaqul, Nabi SAW tak ada kata labbu bima syi'tum mimma huwa min jinsi hadha, bal 'allamahum kama 'allamahum at-takbir fi shalah. Nabi SAW tak ada kata kamu ucap dah talbiyah, ikutlah, kamu suruh molek orang mana, asalkan jenis-jenis ni. Tak ada lagu tu, kata dia. Bahkan Nabi SAW ajar talbiyah ni supaya dia ajar takbir dalam sembahyang, supaya dia ajar hak lain-lain lah. Jadi hak moleknya jangan lebih daripada hak Nabi ajar tu. Tetapi yang lebih kemahnya, yang lebih benarnya, iaitu hak boleh tu. Sebab apa? Ramai sahabat-sahabat ni, bukan seorang, hak tambah daripada hak Nabi SAW ajar. Kalau kita nak jamak pun boleh juga. Hak sepuluh Nabi SAW tu lebih banyak, kita kata lagu tu.
Hak lain-lain boleh juga, sekadar boleh gitulah. Tapi hak lebih afdal tentunya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tu. Kalau kita dipayah tak ingat hak lain, hak tu padan. Kalau nak ajar boleh ajar hak Nabi lah. Gitu. Kalau kepada orang hak tidak Arab, hak tak reti Arab ke apa tu, kita ajar hak tu. Tak sudah ajar hak lain buat keliru, buat celara. Biar dia kata hak tu saja, hak tu pun molek tu. Tapi kepada hak pandai kalau dia nak tambah, tidak salah, boleh. Bahkan molek lah. Ni orang hak kata tak boleh, dia pegang lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas daripada ayahnya, yakni Sa'ad. Dia dengar satu orang kata, labbaika dzal ma'arij. Sa'ad kata ke dia, innahu ladzul ma'arij. Memang Tuhan tu, memang Tuhan yang mempunyai ketinggian. Memanglah. Wa ma hakadha kunna nulabbi, tapi kita tidak terlebih lagu tu, kata dia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu betul Tuhan tu memang bersifat dengan sifat tu, tapi Nabi tak ada kata lagu tu. Kita duduk talbiah dengan dia, tak ada dia kata lagu tu. Kalau kamu kata tu walaupun betul, tapi kami tidak talbiah lagu tu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia ni saat tidak suka tambah dalam talbiah. Hak ni lah kita pegang, kata dia. Ini juga pendapat Imam Abu Yusuf dan pendapat Imam Tahawi. Pendapat lagu tu. Tetapi pendapat jumhur ulama termasuk Imam Malik ke apa, dia kata boleh, harus kalau hak lain. Sekadar harus lah. Paling tinggi dia molek gitu je. Nak kata lebih molek orang lain, tak ada siapa dia berani kata lagu tu. Semua kata kalau nak pilih hak mana lebih molek hak Nabi. Sekadar boleh ataupun paling tinggi molek, ya. Kebanyakan ulama terimalah hak tu. Lepas tu dia sebut beberapa tempat lagi, ada orang tambah zal ma'arij ke apa lain-lain. Ni dalam riwayat kemudian ni kan, Nabi SAW dengar, dia tidak kata apa-apa. Ini menunjukkan boleh. Kalau tak boleh, dia larang. Dia larang. Tetapi walau bagaimanapun, hadis-hadis ni menunjukkan bahawa kita bertalbiyah, mengikut talbiyah yang dibuat oleh Nabi SAW, waktu lebih afdal. Tapi kalau nak tambah, tak apa. Sebab apa? Nabi SAW tak larang, dia tak tegur. Ada. Tetapi hak kata ada juga pendapat Imam Malik ni, ada beberapa pendapat dia kata makruh kalau tambah. Dan hak kata makruh ni salah satu dua pendapat Imam Syafi'i. Ada hak kata boleh, Imam Syafi'i. Seorang lagi kata makruh juga. Ini misalnya Syekh Abu Hamid berkata, Ahlul Iraq meriwayatkan daripada Syafi'i dalam qaul qadim dia kata makruh ziyadah, tambah daripada hak marfu', hak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu makruh. Tetapi ada juga orang yang mengatakan salah kata Imam Syafi'i kata makruh tu. Sebenarnya Imam Syafi'i tak ada kata makruh, dia tak ada kata molek. Dia bahkan Imam Tirmizi ada beriwayatkan daripada Syafi'i, dia kata kalau dia tambah apa-apalah daripada talbiyah tu yang menunjukkan kebesaran Allah, fala ba'sa bihi, tak apa tu, sekadar menunjukkan boleh lah, harus lah. Tetapi dia kata wa ahabbu ilayya an yaqtasira ala talbiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya lebih suka, kata dia, kalau seseorang itu dia berpada dengan talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Imam Syafi'i lebih kena semua orang lain jugalah. Tapi sekadar paling tinggi kita kata tadilah harus. Harus ataupun elok tu ya. Bahkan ada yang menyebutkan makruh. Ini dia sebut lagi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah kata kalau berpada dengan hak marfu' hak daripada Nabi itu, hak tu lebih molek. Tapi kalau nak tambah, tak apa, sekadar tu je lah. Lepas tu tentang talbiyah ni, apa hukum talbiyah ni? Setara mana hukum talbiyah? Dia ada 4 mazhab dalam masalah ni talbiyah.
Yang pertama mengatakan sunat talbiyah. Supaya sunat-sunat lain. Kalau tinggal tak ada kena gapo-gapo. Tak ada kena bayar dan kau gapo kau, tak ada. Inilah pendapat Syafi'i dan Ahmad. Yang kedua, talbiyah ni wajib. Apa makna wajib? Kalau buat kerja haji ni, hak wajib ni, kalau kita tinggal kena bayar dan. Kena bayar dan. Ini disebutkan oleh Mawardi daripada Ibni Abi Hurairah dalam kalangan tokoh dalam mazhab Syafi'i. Dia kata wajib talbiyah. Bukan Syafi'i sendiri, tapi tokoh dalam mazhab Syafi'i. Dikenali dengan Ibnu Abi Hurairah. Bukan anak Abu Hurairah sahabat tu, dia orang lain, nama dia lagi. Dan Ibnu Qudamah sebut ni pendapat sebahagian ulama-ulama dalam mazhab Malik. Khattabi pula menukilkan daripada Malik dan Abi Hanifah. Hak lagu ni kata wajib ni. Tetapi Imam Nawawi pelik, kata dia. Wayak benda pelik sikit dia. Sebab apa dia kata Malik kata sunat, tapi sunat pun kalau tinggal kena bayar dam. Ni pelik ni. Jadi mereka kata Imam Nawawi tersalah lah kira-kira. Sebenarnya tidak gitu. Imam Malik kata wajib. Itu hak betul. Sebab tu dia kena bayar dam tu. Yang ketiga wajib juga. Tetapi kalau dia tak kata pun, dia buat benda lain, hak lain yang berkaitan dengan haji, misalnya dia tuju tumpu pergi tu, memang jelas sebagai cara orang nak buat kerja haji, dengan pakai ihram, dengan gaponya, tak apa dah juga, walaupun wajib. Tapi kalau dia buat hak lain-lain yang menunjukkan dia memang orang nampak nak buat kerja haji, tak apa dah. Ini pendapat Ibnu Syash dalam mazhab Malik. Dan pengarang kitab Hidayah juga ada sebut juga pendapat orang lagu ni. Cuma dia ada sebut gapo dia, kalau dia tidak sebut talbiyah tu, dia sebut galai, zikir-zikir hak lain, tak apa. Tak apa, zikir-zikir hak lain. Yang keempat, talbiyah adalah rukun, dan ihram tak jadi tanpa talbiyah. Kalau pakai ihram saja tak jadi. Ini pendapat yang keempat, tak jadi. Ibnu Abdul Bar menukilkan ini sebagai pendapat As-Thawri, Abi Hanifah, Ibnu Habib dari kalangan tokoh mazhab Malik, dan Zubairi dari kalangan tokoh mazhab Syafi'i. Ini yang keempat. Sebenarnya dia ada 5. Ada satu lagi, iaitu mazhab Zahiri. Puak-puak Zahiri kata talbiyah ni serupa dengan takbiratul ihram kalau untuk sembahyang tu. Setara tu. Lagu mana? Takbiratul ihram. Lagu tu. Jadi bagi dia berat lagi. Kira-kiranya macam rukun lah. Macam rukun. Ini disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar. Tetapi dalam mazhab-mazhab ni ada banyak-banyak pula lain-lain kata hak wajib tu, hak fardu tu sekali sekurang-kurang. Hak lain-lain lagi tu tidaklah, sekali, iaitu pada ketika mula-mula. Adapun yang lain-lain ulai-ulai tu, itu sunat, tidak wajib. Dalam majlis yang pertama tu ke nak ulai ataupun sebut sekali, tak kira, boleh berlaku. Ataupun di segala majlis, mana-mana pergi, boleh talbiyah. Ataupun ketika bila nak talbiyah ni, ketika berubah keadaan, daripada duduk nak bangun, labbaik Allahumma labbaik. Ketika berdiri nak duduk, labbaik Allahumma labbaik. Pagi, masuk pagi, petang, begitulah talbiyah semua. Ketika keluar daripada sesuatu tempat, talbiyah. Ketika masuk ke sesuatu tempat, talbiyah juga. Ketika berjalan, ketika berhenti, ketika berjumpa dengan orang, ketika berpisah dengan orang, dia jumpa labbaik Allahumma labbaik. Ingat, bagi nak suruh ingat berlaku. Ketika berpisah pun nak pisah, labbaik Allahumma labbaik. Ketika bersesak-sesak, ketika tidak bersesak, talbiyah berlaku. Jadi ini semua termasuk dalam mustahab, molek ataupun elok kalau kita boleh jaga di tempat-tempat tadi kita talbiyah, itu termasuk dalam hak
mustahabbat. Bukan termasuk dalam wajib ke gapo ke dak. Mana kalau buat boleh pahala lah kerana tu kerana talbiyah tu. Boleh pahala. Lepas tu kalau bercampur dengan hak lain, takbir ke, tahmid ke, gapo doa ke gapo, tak apa, boleh juga. Hak tu lagi molek buat berlaku. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Kalau kata lagu, boleh ke tidak? Boleh juga. Tetapi hak lebih moleknya labbaik Allahumma. Sumpah hak Nabi kata tu lah. Tapi kalau kata labbaik ya Allah, sebab Allahumma tu makna ya Allah lah juga. Boleh. Kalau kata lagu tu pun boleh. Tapi hak lebih moleknya hak kita terima daripada Nabi SAW lah. Bahkan ada yang mengatakan tak boleh kata lagu tu seperti takbiratul ihram lah, Allahu Akbar, tak boleh kata Allahu A'zam kah? Tak boleh. Sebab dalam Quran kata wa rabbaka fakabbir. Dia suruh takbir. Lepas tu dalam bab takbir lah. Ni talbiyah ni dah Nabi sebut lagu tu. Tak ajing dia sebut labbaik ya Allah. Tak ada dalam hadis mana-mana pun tak ada. Jadi orang kata boleh tu pun bukan boleh tu kerana Nabi buat. Tak, dari segi makna dia tu serupa. Dari segi makna dia tu serupa. Lepas tu harus juga zikir ataupun talbiyah tu dengan bahasa bukan Arab. Boleh. Itu dari segi fiqh lah. Ulama-ulama bahas. Misalnya dia sebut sini wa yajuzu dzikr wa kadza talbiyah bil arabiyyah wal farisiyah wa ghairihima kat turkiyyah wal hindiyah. Boleh berlaku. Dia boleh. Wa nahwihima bi ayyi lisanin, bahasa mana-mana pun boleh. Tak apa. Ni boleh ni. Boleh kepada orang tak erti bahasa Arab saja ke? Hak bahasa Arab, erti bahasa Arab tak boleh. Gitu ke? Tak. Supa. Hak erti bahasa Arab pun boleh juga. Dia nak kata aku Melayu. Ku sahut seruanmu, demi seruanmu. Ku sahut berkali-kali seruanmu. Sahut semua seruanmu. Boleh. Sama ada dia molek erti bahasa Arab molek ke ataupun dia tak erti, tak boleh berlaku. Inilah pendapat yang sahih. Berbeza dengan kita kalau nak iftitah semaya tu tak boleh kata Allah Maha Besar, tak boleh. Waktu kena Allahu Akbar. Tapi masalah talbiyah ni tidak gitu. Agak luas lah. Seperti mana boleh tambah dalam masalah zikir dia, Nabi tak kata apa, boleh. Tapi kalau hak lain-lain tu agak ketat. Lepas tu riwayat Imam Abu Dawud ambil daripada Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihlal, dia pun sebut talbiyah supaya hadis Ibnu Umar tadilah. Cuma ada orang yang menambahkan zal ma'arij dan lain-lain ucapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengar, dia tak kata gapo, menunjukkan boleh lah. Menunjukkan boleh. Tapi nak kata molek, setengah ulama dia tak saya katalah molek. Sebab apa? Kalau molek Nabi kata juga lagu tu. Hanya sekadar boleh. Atau paling tinggi seperti kita kata tadi lah, boleh lah molek, elok kalau kata lagu tu paling tinggi. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat lama bukan seorang kata gitu. Dia tak kata apa. Menunjukkan dalam masalah ni terbuka, agak luas. Dia tidak serupa dengan semaya lah, kira-kiranya tidak serupa dengan semaya. Kena jaga banyak perkara. Seterusnya hadis riwayat daripada Qa'nabi, Nisai, daripada Khalad bin As-Sa'ib Al-Ansari. Dia kata Jibril mari suruh sahabat-sahabat aku dan orang-orang yang bersama aku. Daripada sinilah setengah-setengah ulama yang mengatakan hak maksud sahabat tu hak rapat-rapat, hak lama dengan dia, hak sentiasa bersamanya. Sebab waman ma'i tu orang-orang yang bersama aku tu siapa dia lagi? Sahabat lah kita kata. Sahabat mana? Hak mari-mari baru mari ni ketika buat kerja haji, dia tak tahu mari mana, jumpa baru tengok sekali Nabi situ. Itu waman ma'i. Supaya mereka derah, angkat suara mereka berihlal, atau katanya bertalbiyah, salah satulah. Jadi kata labbaik Allahumma labbaik tu Jibril mari royak, suruh Nabi royak kepada
sahabat-sahabat dia dan orang-orang bersama dia lain, supaya kata derah, jangan kata kohor. Jangan kata kohor. Sekurang-kurangnya sekali mula-mula tu derah. Perempuan tidak suruh derah. Perempuan sekadar telinga dia dengar, untuk diri dia sendiri dengar cukup. Dia tidak disuruh derah perempuan. Hak maksud kata suruh derah gapo ni lelaki, khusus dengan lelaki. Perempuan tidak disuruh derah, angkat suara lagu ni tak perlu. Bahkan tak boleh lah, tak boleh. Jadi suruh ni suruh sebagai suruh sunat lah, benda sunat. Tapi mengikut hukum zahiriyah tak, dia kata wajib. Suruh ni sebagai suruh wajib. Dan hadis ini menunjukkan bahawa sebut dengan derah di samping niat, di samping niat, itu yang dipegang oleh orang-orang Hanafi. Hadis ini menjadi hujah kepada mereka lah, untuk mereka yang boleh menguatkan pendapat mereka. Sebab mereka kata kena talaffuz talbiyah, kena sebut. Selain daripada talaffuz tu kena niat lah. Nak buat akhijah haji gapa-gapa hak kita sebut tu. Khilafan lil a'immati thalathah, berbeza dengan 3 imam lagi. Sebab dia kata mada niat pun tak apa dah. Mula-mula tu niat, tak kata pun tak apa. Kata tengah jalan, setelah berjalan dah, sebagai nak buat akhijah haji. Kalau tak kata pun tak apa, padan dah. Tapi kalau mazhab Hanafi dia kata tidak, kena kata derah serta dengan niat. Jadi hadis ini kira-kiranya boleh ke dia lah, boleh ke dia. Sebab Jibril suruh ni, apalagi puak-puak zahiriyah kata suruh wajib. Mana kalau wajib kena kata, kena perderah lah. Hak mula-mula tu. Ni dalam riwayat dia sebut, Jibril suruh aku suruh sahabat-sahabatku dan orang yang bersamaku. Dalam riwayat Malik dalam Muwatta, au man ma'i, bukan waman ma'i, tapi dengan, jadi dengan syak, dengan au di situ. Aku suruh sahabat-sahabatku atau orang-orang yang bersama. Bermakna orang-orang yang bersama aku tu sahabat lah. Supaya sahabat-sahabat tu siapa dia? Ataupun orang-orang yang bersama, sahabat lah maksudnya. Bukan orang yang bersama aku tu lain, tidak sahabat. Tidak sahabat lagu mana dah, tengok Nabi gapo tu, beriman dengan Nabi. Kecuali mengikut orang yang mengatakan syarat nama sahabat ni dia kena lama. Tetapi itu bercanggah dengan Quran. Dalam Quran dia sebut sahabat tu man ma'ahu, sebut sini Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Walladzina ma'ahu ni man ma'ahu ni sama lah. Jadi man ma'ahu tu siapa? Walladzina ma'ahu tu siapa? Sahabat lah. Lepas tu sahabat tu bukan dalam Quran tu menggambarkan tidak baru-baru tu. Asyidda'u 'alal kuffar, dan sifat-sifat dia, simahum fi wujuhihim min athari sujud gapo tu, itu tidak baru-baru tu, kira hak lama. Ma'ahu juga dia guna. Jadi hak lebih sedapnya di sini di sini bukan waw, seperti dalam riwayat Muwatta Imam Malik. Apalagi kalau kita tengok riwayat Muwatta tu tentu lebih tinggi lagi daripada riwayat ni. Bermakna man ma'i itu sama dengan ashabi, sama, bukan orang lain, beza-beza, tak ada. Itulah untuk malam ni dulu, setakat tu dulu. Wallahu a'lam.